Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Jadi untuk hari ini saya akan membuat satu video unboxing dan sedikit review tentang satu lagi model kereta control yang mana saya dah pilih kereta ni sebab value dia bawah daripada RM50. Okay, jadi ini adalah edisi yang kedua, part kedua. Okay, yang ini kereta yang saya dah review untuk dekat video saya dalam part pertama. So siapa yang belum tengok boleh, nanti saya akan letak link dia dalam description. Okay, ataupun terus tengok dekat channel saya lah, itu lebih mudah saya rasa. Okay, jadi ini model daripada Extreme Work RC. Okay, berskala 132. Dia punya estimate speed 25 km/h. Okay, and then dia datang dengan dua design, sama ada truck ataupun buggy macam ni. Saya pilih truck. Okay, so kalau kita dapat tengok dekat sini, kotak dia sangat minimalis, kecil je kotak dia. Kereta pun kecil je kat dalam. Okay, kotak dia macam tu. And then kat sini ada a few do and don'ts lah dalam beberapa language yang dipakai, banyak bahasa kat sini. Okay, and bawah ni ada model dan color. So yang saya punya adalah 115M, 115B adalah buggy. Okay, yang adalah monster truck. Okay, jadi itu je dekat box ni. Kita unboxing dululah, kita tengok apa dekat dalam. Okay, dalam dia macam ni. Oops. Okay, ini packaging dia macam ni dekat dalam. Right, sangat simple. Dan dia kecil je, saiz dia 132. Buka dulu. Baik, alright. Okay, ini apa yang kita akan dapat. Satu kereta, satu remote control, satu USB charging, and then satu manual. Jadi kita tengok manual dia ni. Okay, dia punya bateri untuk transmitter ni adalah 2 kali AA. So kita ada 2 kali AA. Okay. Okay, jadi yang ni charger dia bukan macam yang sebelum ni yang saya review. Charger dia hanyalah untuk plug dekat kereta sahaja. Dia tak ada external battery. Okay, sebab kereta ni terlampau kecil. So untuk external battery tu compartment dia tu nak buat tak reasonable dekat sini. Jadi dia buat internal battery. Jadi untuk charge kita just cucuk USB ni dekat kereta, and then connect dengan adapter lah untuk sambung dekat power source. Alright. Okay, ini remote control dia. Okay, sangat kecil ya. 132 dia punya scale. Macam ni je. Nak compare kan dengan ni. Yang ni agak besar dan lebar, yang ni kecil. Okay, kita pasang bateri dulu lah. Okay, kita dah pasang bateri. Okay, dia menyala. Alright, dia dah blinking. Okay, blinking ni sebab kita tak on lagi kereta. Kalau kita dah on kereta ni, nampak dia akan stop blinking. Maksudnya dia dah pair lah antara kereta dengan transmitter. Okay, alright. So kalau dapat tengok dekat sini, dia punya transmitter ni, dia punya controller ni ada speed tau. Ada low dan ada high. So means kalau kita nak slow, kita boleh slow. Kalau kita nak high, boleh high. Dia punya speed ada proportion. Okay, kita try dulu.
Dia blinking, kita on. Alright, dia dah pair, dua-dua dah tak blinking. Okay, ni yang low ya. Okay, saya tukar speed pergi high. Okay, ni dia two wheel drive, so belakang saja yang akan spin. Okay, semula ini slow. Okay, yang ini high. Okay, so ini kiri, kanan, kiri, kanan. Okay, saya beli ni daripada Shopee. Link saya akan letak dekat description macam biasa. Yang ni harga dia berharga RM46 tak silap saya, sekali dengan shipping daripada China. Jadi agak lama jugalah, nak sampai dalam seminggu lebih juga. Dia sangat kecil. Okay, and then dia punya body shell ni boleh buka. Dia buat dia strapkan dengan getah je macam ni. Dia lock dengan getah. So saya nak tunjuk dekat dalam macam mana. Yang ni dia pakai soft body shell lah. Soft body shell. Okay, dalam dia macam ni je. Okay, ada sedikit suspension. Kecil je, spring macam tu je suspension dia. Okay, and then dia punya tayar pun saya nak kata grip pun tak grip sangat. Nak kata tak grip pun dia boleh-boleh lah, biasa je tayar dia. Okay, sangat comel, kecil je. Okay, so nanti jadi kita akan test ni. Nanti sekejap lagi kita akan test dia punya speed, and then dia punya jarak kontrol berapa. Sebab saya rasa ni dia punya jarak kontrol tak jauh, dalam 30 meter kot. Saya pun tak pasti. Nanti kita try. Okay, and dia punya charging time setengah jam, 30 minit. Okay, jadi yang ni sebelum kita charge, kalau sebelum kita connect dengan kereta, dia akan menyala warna merah dekat sini. Okay, bila kita dah connect, kalau kereta ni kosong, and then dia akan padam lampu tu. So once dah fully charge, dia akan menyala balik warna merah. Okay, alright, so saya rasa itu saja untuk unboxing. Tak banyak nak cerita pasal kereta ni, sebab kereta ni sangat simple, basic je. Kalau macam ni ada external battery apa semua kan. Yang ni semua dah internal, benda semua dekat dalam. And dia pun kecil je. Dia punya motor pun, kalau dapat nampak motor dia kecil je, macam ni je. Okay, remote dia pun simple. Cuma yang membezakan yang ni ada single speed je. Single speed saja. Yang ni yang seronok dia sebab dia ada dual speed. Dia ada proportion dia speed. Okay, okay, nanti kita try test dulu dekat jalan macam mana dia punya performance, speed dia, apa-apa trick ke yang dia boleh buat. And then kita daripada situ kita buat kesimpulan lah, sama ada kereta ni berbaloi tak dengan harga dia, dan berbaloi tak untuk kita beli kereta ni. Okay, itu saja untuk unboxing. Kita test kereta dulu. Okay, so sekarang kita nak test kereta ni, speed dia macam mana. So yang ni saya pakai low speed dulu. Low speed. Okay, ni low speed. So sekarang saya tukar jadi high speed. Dia tayar dia tak grip sangat, so dia jadi selalu spin lah. Ini high speed lah.
Dia jauh sangat, kita lost dia punya signal. Alright, so itu sahaja untuk test. Kita dah tengok 2 speed. So kalau high speed ni memang laju, cuma dia punya tayar tu lah tak berapa grip. Dia selalu jadi macam tu sebab tak grip sangat. Okay, itu saja untuk test. Kereta pun kita dah try. Okay, dekat sini secara keseluruhan saya rasa puas hati lah. Okay, disebabkan saya ada 3 poin yang menyebabkan saya rasa kereta ni berbaloi. Yang pertama, main dia adalah harga lah. Ekonomi bawah daripada RM RM50. Okay, itu poin yang pertama. Yang kedua, saya rasa kereta ni saya suka kereta yang skala kecil macam ni, sebab saya rasa senang untuk saya bawa ke mana-mana. Kita boleh carry ke mana-mana. Dia punya remote control pun tak ada besar mana, lebih kurang macam ni je. Okay, and charger USB pun macam ni je kan. Okay, poin yang ketiga adalah saya suka tentang dia punya speed ada proportion macam ni. Dia ada high, ada low. So kalau kita nak low boleh low, kalau kita nak high boleh high. So ini saya rasa sangat nice lah untuk kereta yang kecil macam ni kan. Walaupun dia 2-wheel drive, tapi saya rasa laju kereta ni. Okay, dan disadvantage dia, salah satu dia adalah kereta ni kalau ialah dia punya control range tu tak jauh, dia dalam 30 meter je. So kalau kereta laju sangat pun dah pergi laju, kita tak perasan yang dia ni dah terkeluar daripada control range. So dia terputus connection dia. Okay, so dan saya tak rasa kita boleh upgrade transmitter ni, controller ni, sebab kalau kita upgrade controller ni, kita dapat sekali dengan receiver tu nak masuk dekat sini saya rasa agak besar dan tak compatible lah. Jadi yang ini sesuai untuk main dalam kawasan yang kecil, dalam rumah sebagai contoh, dan kalau main dekat luar pun tak lebih daripada 30 meter daripada controller. Okay, jadi secara keseluruhan dia saya dah puas hati dengan 2 model yang saya pilih untuk part 1 dan part 2. InsyaAllah untuk akan datang saya akan cuba untuk cari yang part 3 punya. Okay, dan kita akan try buat benda yang sama. Kita akan unboxing dan review juga. Okay, jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kita akan jumpa lagi dalam next video dalam konten yang lebih kurang sama. Okay, terima kasih kerana menonton. Stay safe dan selamat berpuasa. Bye bye. Ciao.